شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واختم لنا بألسنتنا يفقه أقوالنا أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala inayah kebaikan Allah kepada kita. Maka pada malam ini kita sama-sama dapat solat berjemaah dan juga dapat mendengar kuliah. Mudah-mudahan Allah terima segala ibadah kita pada malam ini dan sama-sama kita betulkan niat datang semata-mata untuk mendapatkan redha daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Pengajian kitab kita yang biasanya iaitu hadis qudsi. Cuma saya minta izin pada malam ini saya belum dapat mulakan lagi pengajian kitab tersebut. InsyaAllah akan datang kita akan mulakan semula kelas pengajian kitab hadis qudsi. Jadi pada malam ini kita masuk tajuk yang lebih umum berkaitan tentang akidah dan perjuangan. Akidah dan juga perjuangan. Maksudnya apakah sebenarnya tujuan kita hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan akidah? Pertamanya tuan-tuan sekalian, apakah maksud akidah? Ada tiga secara kesimpulan yang kita boleh kongsikan pada malam ini. Yang pertama, para ulama mendefinisikan akidah iaitu topik tentang iman. Yang kedua, akidah maksudnya ma'rifatullah. Yang ketiga, akidah itu maksudnya suatu perasaan emosi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga setakat yang saya belajar dengan guru-guru kami. Secara kesimpulannya, akidah itu ada tiga makna: iman, ma'rifatullah, ataupun perasaan emosi manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang pertama, iman. Iman ni benda yang gaib, benda yang tak boleh dilihat. Menjadikan satu isu, macam mana kita nak mengukur benda yang tak boleh dilihat? Kita mati nanti, tuan-tuan sekalian, apakah markah iman kita kepada Allah? Itu kerisauan kita orang yang beriman ni. Ya, mungkin sembahyangnya cukup, puasanya buat, ibadahnya banyak, tetapi tetap kena menilai macam mana kita nak mengukur iman kita bila mana kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab iman ni benda yang sifatnya gaib, tidak boleh diukur kecuali dengan dua cara. Ini ulama buat kaedah. Iman mesti diukur. Nak ukur iman dengan dua jalan. Pertama, bil jawarih, dengan amal anggota panca indera, ibadah lah kita kata, sembahyang, zikir, Quran. Jawarih ni maksudnya panca indera, amal fizikal kita ni. Tetapi bukanlah mu'tamad, bukanlah semestinya sembahyang banyak iman tinggi. Kadang-kadang sembahyangnya biasa-biasa je, tapi Allah lebih memandang orang yang sembahyangnya ada kualiti. Tetapi guru kami sebut ini antara cara kita boleh mengukur iman. Ibadah kita tu bagaimana? Buat ke tak? Buat tu berapa banyak? Kekerapan dia, istiqomah ke tak? Benda tu boleh diukur, tetapi bukan sifatnya mutlak. Adapun Allah jugalah yang menentukan sama ada ibadah tersebut diterima ataupun sebaliknya. Itu yang pertama. Yang kedua, nak mengukur benda yang gaib ini, kata ulama, iaitu bil akhlak ataupun bil qalbi, dengan akhlak kita. Sebab itu secara kaedah umum, kalau kita lihat ulama
ulama-ulama yang mulazamah dengan ilmu akidah ni susunannya begini iman, atau kita kata apa, akidah, Islam, syariah, ibadah, yang ketiga akhlak. Adapun sebahagian ulama di kalangan ulama-ulama tasawuf ni dia berbeza sedikit penyusunan tu. Pertama akidah, yang kedua akhlak, yang ketiga syariah, ibadah. Kenapa ada sedikit berbeza? Makna sama tapi secara penyusunan. Apa reason ulama-ulama tasawuf ni menyusun akidah, akhlak, syariah? Kenapa akhlak tu dulu berbanding syariah? Ada yang berpendapat kerana akhlak ni tidak ada masa tertentu, sentiasa perlu ditunjukkan akhlak kepada Allah Ta'ala, baik depan, belakang, tersembunyi ataupun secara nyata. Sentiasa dituntut berakhlak. Berbeza syariat. Lepas isyak abidah, tak adalah semayang lepas isyak, tak ada. Lepas subuh, tak ada dah ibadah yang terkait dengan subuh tu, tak ada. Maka syariat ataupun ibadah ni kenapa jadi nombor 3? Sebab dia ada waktu tertentu dan syarat tertentu. Contoh, perempuan yang uzur tak boleh baca Quran, tak boleh sentuh mushaf, tak boleh. Dia ada had. Kecuali akhlak. Akhlak ni laki ke perempuan ke, uzur ke tak uzur ke, sakit ke tak sakit ke, jalan terus. Satu. Yang kedua, kenapa ibadah tu yang ketiga? Yang kedua penting itu akhlak. Maka kata guru kami, iman itu dasar, akhlak itulah cerminan iman. Maka apakah kaitan syariat ibadah? Ibadah inilah tools ataupun pendekatan untuk membentuk akhlak. Akhlaknya makin sempurna imannya kepada Allah Ta'ala. Itu step dia. Contoh, apakah ubat bagi penyakit kedekut? Sedekah. Maka dengan melaksanakan ibadah sedekah, terbina akhlak pemurah. Maka orang yang mempunyai akhlak pemurah ini sempurna iman kepada Allah Ta'ala. Itu maksud dia. Contoh kita ni orang yang kuat makan ataupun kuat nafsunya, itu akhlak buruk dia. Okey. Jadi apakah syariat ataupun ibadah yang boleh membentuk akhlak tersebut, boleh menghapuskan akhlak tersebut? Puasa, solat. Maka asbab puasa, solat membentuk akhlaknya semakin sempurna, maka itulah cerminan imannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini kaitan iman. Dan banyak lagi lah. Ni kita nak bukan cerita tentang iman, kita nak pergi secara umum. Yang kedua, tentang akidah itu membahaskan tentang ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak sama sekali, tidak mungkin sama sekali boleh mengenal Allah tanpa mendahului apakah sifat makhluk. Kadang-kadang kita ni pun tak faham tentang sifat makhluk. Mana mungkin kita boleh memahami sifat Allah Ta'ala yang sifatnya ghaib. Contoh, dalam kitab Sifat 20 karangan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Joy, dia bagi satu rumusan tentang memahami sifat Allah Ta'ala. Kata beliau, sebelum nak mengenal Allah, kena memahami dulu sifat makhluk. Maka kata beliau, para ulama meletakkan satu panduan, apakah sifat makhluk. Makhluk ni sifatnya dua. Pertama, jirim. Yang kedua, arad. Jirim maksudnya berbentuk. Arad ni apa dia? 4. Mata. Bilakah? Mana-mana benda yang melibatkan tentang bilakah, itu makhluk, ternafi sifat Allah Ta'ala. Bila Allah turun, bila Allah memberi, ini bukan sifat Allah Ta'ala. Apa-apa tentang mata ataupun bilakah, ini semua sifat makhluk. Ataupun yang kedua, aina, di manakah. Di manakah, semua makhluk. Sebab tu tak boleh kita terjemahkan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa itu Allah itu di atas, Allah tu di arasy. Bila mana Allah itu ada, bertempat, itu bukan makhluk. Itu makhluk, bukan Allah Ta'ala.
Sebab Allah tidak sama sekali akan bersifat dengan sifat makhluk. Ini adab kita dalam memahami sifat Allah Ta'ala. Tapi berlaku zaman sekarang, memahami tafsir Quran secara makna zahir, dengan hujah Allah Ta'ala yang kata, bukan kami yang kata, Allah Ta'ala yang kata. Tapi beradablah. Bimbangnya orang awam, kita yang faham agama ni bolehlah kita kata itu makna Quran. Tapi kalau orang awam tak memahami, dia akan mudah membanding antara Allah tu, membayangkan berfizikal, bersifat dengan sifat makhluk dan seumpamanya. Nauzubillah. Tu Arab. Ini nak cerita pasal makhluk ni, belum sampai ma'rifatullah ni. Jirim pula kata ulama terbahagi pada dua. Jisim, iaitu berbentuk yang nyata. Jauhar, dia wujud, dia berbentuk tapi tak nyata. Contohnya apa dia? Kuman, virus, bakteria, udara, elektrik, angin. Dia berbentuk tapi tak kelihatan, tak boleh dilihat dengan mata kasar, tapi dia makhluk. Maka apa-apa yang terlihat, apa-apa benda yang terbentuk, apa benda yang boleh dibayangkan oleh akal, itu bukan Allah Ta'ala. Maka sebab tu bahaya kalau kita membayangkan Allah turun ke bumi sepertiga malam untuk bertemu orang tahajud. Ni hadis-hadis yang sahih, betul, tak nafikan. Tapi memang orang awam ni, dia terbiasa memahamkan Allah Ta'ala tu berfizikal, berbentuk, boleh dibayangkan. Maka takut lemah imannya kepada Allah Ta'ala. Ni makrifat. Maka kata guru ni, mendalami dulu ilmu makhluk, baru kita boleh belajar tentang ilmu makrifatullah. Tu yang sifat 20 tu. Ni kadang-kadang tentang sifat makhluk pun tak dapat nak tentukan. Dia contoh ginilah, kena belajar dalam syariat ni, ada benda yang halal, ada benda yang haram. Kalau kita setakat tumpu benda yang halal je, tak tahu benda yang haram, tanpa sedar kita makan benda yang halal, tapi disebabkan tak tahu contoh benda haram, termakan juga dalam keadaan kita tak tahu. Maka kenapa kita boleh bezakan halal dan haram? Sebab ilmu. Kita belajar juga bab najis, kita belajar juga bab taharah. Kita belajar benda yang Allah suruh, kita belajar juga benda yang Allah larang. Sebab tu boleh membezakan sifat tersebut. Begitu juga Allah Ta'ala. Maka dia mesti seiring belajar tentang sifat makhluk, baru kita mampu untuk belajar tentang ilmu ma'rifatullah. Boleh semua? Itu yang kedua, makna akidah. Ilmu yang membahaskan tentang ma'rifatullah, bagaimana cara mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua. Yang ketiga, akidah itu perbahasan tentang bagaimana manusia membina perasaan emosi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita kata sayang Allah, sayang ni bebel, tetapi akidah tu apa dia? Apa yang tersemat dalam hati dia, yang dia pun kadang-kadang confuse. Apatah lagi orang lain. InsyaAllah aku sayang Nabi, aku sayang Allah Ta'ala. Sayang itu mungkin tikrar, benda yang disebut tu boleh membentuk, tapi wallahu alam, bagaimana tahap sayang tu Allah alam. Allah je yang maha mengetahui. Maka sebab itu orang beriman ini, dia je tahu macam mana tahap dia beriman, dia cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun ada perbahasan yang lain lah. Tapi nak bagi tahu tentang makna akidah tu apa ni? Tiga: iman, ma'rifatullah, dan yang ketiga perasaan emosi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kita nak mengambil beberapa dalil. Kita nak flashback balik beberapa sirah, beberapa cerita macam mana ulama dahulu dalam hidup ni clear hanya semata-mata untuk Allah Ta'ala. Yang kadang-kadang umat akhir zaman ni banyak dia punya iklan dia, kerjanya, berniaganya, impian hidupnya, sampaikan kerja agama Allah Ta'ala ni menjadi part time. Ada masa free datang ke surau masjid, ada masa dengar lagu kuliah. Sedangkan ulama-ulama dahulu, nabi-nabi terdahulu, A to Z, hidupnya, matinya, segala ibadahnya, perbuatannya hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini bagaimana akidah ulama-ulama terdahulu. Baik, yang pertama, apa kita nak belajar tentang bagaimana kasirah para nabi terdahulu. Kerja buat mereka ni memang semata-mata apa yang mereka buat untuk Allah Ta'ala, untuk sama-sama kita muhasabah.
Tuan-tuan sekalian, kalau kita lihat dalam suratul Baqarah, kata ulama, suratul Baqarah ni ada 4 cerita yang paling utama, yang paling panjang, yang paling Allah highlightkan. 4. Yang pertama, pada plot yang pertama suratul Baqarah, Allah ceritakan tentang kisah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam. Plot yang kedua, Allah cerita tentang iblis, laknatullah. 2. Yang ketiga, Allah cerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang keempat, pada slot yang terakhir, Allah menceritakan akan sedikit sirah tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah rahsia di sebalik 4 kisah ni? Dan apa kaitan antara 4 kisah ni? Nak cerita ni bagaimana Nabi terdahulu mengajarkan kepada umatnya masing-masing, hidup ini memang untuk Allah Ta'ala saja. Tapi malah akhir zaman ini banyak dia punya perbuatan dia, kerja-kerja dia, sampai terkalis daripada tujuan sebenar dalam kehidupannya. Baik, kenapa Allah datangkan kisah Nabi Adam, iblis, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad? Allah nak bagi tahu ada 4 jenis makhluk yang melibatkan tentang makhluk dan Tuhan. Pertama, Nabi Adam. Apakah kesimpulan cerita Nabi Adam ini? Nabi yang taat, tetapi dalam hidupnya ada sedikit tergelincir ke kemaksiatan. Betul? Nabi Adam, kisah secara umumnya mengisahkan tentang seorang makhluk manusia yang sangat taat kepada Allah Ta'ala, cinta akan Tuhannya, tetapi ada sedikit plot cerita tergelincir, melakukan dosa. Itu versi yang pertama. Kemudian Allah highlightkan pula kisah tentang iblis, makhluk tetapi sifatnya totally kufur kepada Allah Ta'ala. Makhluk yang sifatnya totally kufur, tolak habis Allah Ta'ala. Dalam kebaikan dia pun dengan bersifat menolak, murka pada Allah Ta'ala. Yang ketiga, kisah Nabi Ibrahim. Satu contoh Nabi Allah Ta'ala yang Allah sirahkan kepada kisahnya A to Z, 100% taat habis pada Allah Ta'ala. Dan sifat taat Nabi Ibrahim ni taat yang kita kata yang terlalu sangatlah, tak ada sedikit kompromi. Sampaikan ketika mana setibanya di Mekah, terus dapat wahyu pergi musafir, pergi berdakwah. Tiba-tiba Hajar panggil ayat Quran, Hajar panggil Nabi Ibrahim, tak dipaling wajah, bagi tahu kenapa pergi. Sehingga kan Siti Hajar bertanya, adakah ini wahyu daripada Allah Ta'ala? Barulah dia menjelaskan dia, ini adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu sekali sahabat-sahabat sekalian, kisah seorang Nabi yang ketaatannya tu tak ada kompromi, tak ada sedikit ruang untuk dia, semuanya untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dari peringkat tak dapat anaknya, dapat anak pula, berpisah isteri pertama keduanya, sampai tempat yang kering kontang, anak masih bayi, terus perlu meninggalkannya, tak boleh pergi ziarah pula. Ziarah just Allah izinkan menjenguk aja, tak pergi secara touch body. Sampai dah dewasanya Nabi, dah remajanya Nabi Ismail, dalam 2-3 hari itu dapat wahyu kena sembelihkan anaknya. Maka satu contoh sirah Nabi, ketaatan pada Allah Ta'ala tu 100%, tak ada kompromi. Dan yang terakhir sekali, ujung itu Allah sirahkan tentang kisah bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia punya intention kisah Nabi ni? Nabi ni, kata ulama dalam menerangkan tentang kaitan 4 makhluk ini, tuan-tuan sekalian, Nabi Muhammad seorang manusia Nabi yang Allah wahyukan sunnahnya itu lebih fleksibel. Ada masa untuk kita, ada masa untuk Allah Ta'ala. Menjelaskan juga apa dia, dalam kita mentaati Allah Ta'ala tu ada benda yang tergelincirnya, tersimpul pada kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntungnya umat ini diwahyukan Quran dan nabinya Nabi Muhammad, supaya umatnya itu melakukan sunnah Nabi dengan sunnah yang agak fleksibel. Tidak macam zaman Nabi Adam,
Tidaklah syariat umat Nabi Muhammad ini macam Nabi Ibrahim yang umatnya mesti taat 100%, no kompromi macam Nabi Ibrahim. Tapi Allah wahyukan kepada kita sunnah Nabi Muhammad yang lebih sifatnya fleksibel. Ada timing dia untuk kita, untuk family, untuk Allah Ta'ala, untuk Nabi dan seumpamanya. Maka ini antara ibrah yang pertama yang kita nak kaitkan tentang akidah dan perjuangan. Macam mana Nabi-Nabi terdahulu hidup memperjuangkan kalimah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas. Kisah Nabi Yusufnya, Nabi Sulaimannya, dalam kekayaan tu pun taat pada Allah Ta'ala. Langsung tak melihat kekayaan tu daripada dirinya sendiri. Beza zaman sekarang, kadang-kadang kita kaya, kita rasa kita punya usaha, kita punya kesungguhan, kita punya effort. Tidak, Nabi-Nabi yang terdahulu, Nabi Yusuf Allah bagi kaya, tak nampak pun kaya tu atas effort dia. Semua tu Allah dah susun dan kepada kisah-kisah para Nabi. Baik, yang kedua saya nak cerita tentang kisah Laila Majnun. Pernah dengar? Yang zaman sekarang telah diburukkan cerita sebenarnya dengan cerita yang berkisahkan tentang orang yang frust bercinta, akhirnya jadi gila, perempuan tu menyesal, tengok lelaki tu dah gila, rasa berdosa. Ini kisah yang telah memburukkan kisah yang baik. Rupa-rupanya tuan-tuan sekalian, kisah Laila Majnun mengisahkan tentang seorang lelaki namanya Qais. Laila Majnun ni maksudnya apa dia? Laila yang digilai. Oleh siapa? Qais. Dalam riwayat, Laila ini perempuan yang tidaklah lawa sangat, biasa-biasa je, tidaklah tergoda, kecuali Qais ni yang tergila-gilakan akan Laila. Dan kata guru kami, rupa-rupanya adanya riwayat tentang kisah Laila Majnun ni, apa dia punya objektif ataupun kesimpulan cerita tentang Laila Majnun? Banyaklah kisahnya. Satu je. Semua kisah tentang Laila Majnun ni, Qais ni menceritakan tentang orang yang dikatakan gila, mengajarkan kepada orang tak gila tentang bagaimana membina mahabbatullah. Sebenarnya itu baiknya ataupun di sebalik rahsia adanya kisah tentang Laila Majnun. Semua kisah Laila Majnun ini tuan-tuan sekalian menceritakan tentang Qais yang dikatakan gila. Gila bukan gila saka, gila bayang tu, bukan gila isim tu. Dia tergilakan dengan seorang perempuan tu je. Ya. Apa dia? Ya. Rindukan Laila. Rindukan Laila. Kita ambil bahasa yang biasa orang dengar lah sebut. Laila Majnun. Bermakna tuan-tuan sekalian, saya sempat cerita pada malam dua je lah kisahnya yang kami belajar dengan guru kami. Pertama, poinnya Qais ini yang dikatakan gilakan Laila menceritakan kepada kita yang berakal, yang waras, yang tak gila ni, macam mana cara yang sebenar untuk mahabbatullah, cinta kepada Allah Ta'ala. Dua kisah. Satu ketika Qais ini datang depan orang tengah semayang. Orang tengah semayang datang kat depan dia. Qais ni lah, dan menjenguk je cara orang tu semayang lah. Jenguk je. Menyebabkan orang yang sembahyang ini mensegerakan sembahyangnya. Habis semayang tu, berkatalah orang sembahyang kepada Qais ni, "Wahai orang gila, mengapa kamu pandang aku semayang tadi? Wahai orang yang sembahyang, aku tengok kamu ni pelik. Kamu semayang ni untuk apa?" Maka orang sembahyang ni jawab pada Qais, "Aku sembahyang untuk menunjukkan kecintaan aku kepada Allah Ta'ala." Jaga itu. Maka berkata Qais kepada orang sembahyang, "Wahai orang yang sembahyang, aku melihat sesungguhnya sembahyang kamu ini sembahyang yang menipu, yang berbohong. Kerana aku ini bila mana masuk ke kampung Laila dan aku akan memandang rumah Laila, dan bila mana aku mula memandang akan rumah Laila, aku tidak akan memandang apa pun yang datang daripada kiriku, kananku,
atasku, bawahku, depanku, belakangku. Ini kaedah macam mana, kata ulama, kata guru kami Tuan Muslihat, macam mana Laila pula Quraisy nak bagi tahu bila dia cintakan akan Laila tu, tengok rumah je tak paling dah kiri kanan. Itu point dia. Kita berbeza. Baru nak berubah, orang psycho sikit, orang pelis sikit dah melenting, dah give up, dah tak semangat sikit je. Bermakna kita ni masih teruji kecintaan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ringkaslah. Cerita yang kedua, Quraisy ni satu lagi habit dia apa tahu? Dia setiap hari akan bagi makan pada seekor anjing. Dan dalam riwayat, dia pula bagi makan tu makan yang special, yang sedap-sedap. Sedap-sedap ni tak tahulah, cengkecok ke nasi goreng itulah. Makanan anjing lah, makanan yang baik, makanan yang sedap. Menyebabkan orang akan tanya pada dia, wahai orang gila, kenapa kau bagi makan pada anjing? Makanan yang bagus-bagus lah tu. Apa kata si Quraisy? Sesungguhnya anjing ini dahulunya dia pernah memandang wajah Laila. Maka apa-apa yang terkait akan Laila, maka aku akan memuliakan akannya. Maka kata guru kami, daripada kisah inilah juga para ulama mengambil pendekatan kaedah tabarruk dengan para ulama. Sebab apa? Ulama ni orang yang soleh, orang yang sangat cinta pada Allah Ta'ala tu luar biasa. Mulazamah dia, mujahadah dia, bangun malamnya, semua tu untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita diajarkan tentang adab, tentang satu kaedah, mengambil tabarruk daripada para ulama. Sebab apa? Sebab para ulama ni sudah semestinya ada terkait dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi malangnya zaman sekarang tidak mengambil pendekatan itu sebagai suatu kaedah tabarruk. Sebab apa? Terkesan dengan ideologi programming. Orang sebut apa? Bukannya maksud ulama Allah Ta'ala belum tentu lagi. Banyak ayat-ayat yang double standard, menyebabkan dah tak adalah nilai adab dengan guru, menghormati orang yang lebih alim, orang-orang yang lebih ulama, orang-orang yang lebih soleh. Tak ada dah zaman sekarang. Sebab apa? Kekitaan, asabiah dah. Kita ni tak ada perantaraan. Tawasul ni benda yang bukan sunnah. Sedangkan Tuan Bos lihat, ulama-ulama dulu berjaya sebab apa? Sebab mereka sangat menekankan tentang uslub tawassul tu sendiri. Zaman sekarang tak ada dah. Jumpa ulama-ulama, orang yang lebih alim tu biasa-biasa je. Menyebabkan apa dia? Sebab kadang-kadang kita tidak mendapat keberkatan tu sendiri. Bukanlah ulama tu yang bagi berkat, Allah Ta'ala. Tapi kita kait pada kisah tadi tu. Kisah tadi nak bagi tahu, ulama ni bukan ada berkat nak bagi keberkatan pada orang, tapi ulama tu orang yang soleh. Macam Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad ni sangat kita cintai, sangat kita diminta untuk memuliakan akan Nabi? Sebab Nabi tu terkait dengan Allah Ta'ala, kekasih Allah. Nabi tu kekasih Allah, orang yang Allah cintai. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Bayangkan Allah Ta'ala sendiri yang berselawat akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu juga antara kaedah yang para ulama buat, yang mana kita diaulakan untuk tabarruk dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang yang sifatnya ulama. Tapi pastikan betul-betul ulama lah, betul-betul soleh lah, betul-betul soleh lah. Tengok dia punya kebaikan dia, konsisten dengan kata agama dia, perbuatan agama dia, maka kita sangka baik, mengambil berkat daripada dia. Kadang-kadang kita susah nak berubah kan, jumpa orang soleh ni, kadang-kadang doa mulut dia masin. Sebab apa? Orang yang banyak berzikir mungkin mulut dia masin. Satu lagi antara benda yang dah semakin hilang akhir zaman ni apa dia? Iaitu sifat rendah diri. Guru kami ajar pada kami, untuk kami yang belajar agama ni, belajar juga sifat tawaduk. Sentiasa membawa diri sifat rendah diri. Apa contohnya? Jumpa budak-budak, "Dik, doakan abang." Minta doa budak-budak, sekalipun tu budak-budak. Sebab budak-budak ni Allah kasih, tak ada dosa. Kita tak, budak-budak kita leki-leki kepek-kepek je. Rambut semua berambus je budak-budak.
rendah diri. Tuan, makcik minta doakan saya. Sentiasa minta doa orang ramai. Kadang-kadang maaf sebut, antara benda yang kita kena baiki, lepas maya ikut imam kan, sangka baiklah. Kalau ada masalah, tak ada masalah. Ni jenis semayang, habis imam semayang, duk baca doa kat belakang seorang-seorang. Baca doa seorang-seorang kat belakang, tak bersama-sama dengan imam. Tuan-tuan sekalian, kadang-kadang doa imam tu lebih afdal, lebih Allah angkat doanya. Sebab apa? Sebab dia imam. Macam mana kita boleh yakin kita berdoa seorang itu Allah angkat doa kita yang seorang ni? Kenapa diajarkan dalam agama, bahkan kata ulama, Islam ini agama bil jamaah, agama yang sifatnya berjemaah. Allah paling suka dalam hidup manusia ni buat apa-apa bil jamaah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tengok ayat tafsir pada ayat tu, digunakan kalimah jamak. Kenapa? Antara tafsir para ulama sebut Allah sangat menyukai umat Islam ini buat apa-apa dengan berjemaah. Kadang-kadang kita mesti bersama imam waktu berdoa tu. Sebab apa? Sebab kadang-kadang imam punya doa mungkin tak terangkat, tapi diangkat sebab orang kiri kanan kita tu. Ada seorang dekat dalam 2-3 saf, ada seorang Allah angkat doa dia. Sebab doa orang tu semua dapat angkat doa dia bersama. Maka tu antara cara guru kami ajarlah untuk menjaga hati tawaduk tu, sentiasa buat tu bersama-sama mengikut imam. Jangan kecuali ada emergency lah, sangka baiklah. Tidaklah kita kata ini jenis sombong kan, ini jenis tak ikut imam ni. Tak lah. Ini cakap umum je supaya kita beringat masing-masing. Trend sekarang orang kita, kalau tengok zaman-zaman pakcik-makcik kita atau nenek moyang kita dulu tu, kalau keluar soft buat belakang aman sendiri tu macam dah pelik-pelik sangat dah. Tapi zaman sekarang ni habis main boom, terabur semua ikut semayang. Bahkan saya pernah belajar hadis satu kuliah tu, ustaz tu tegur, bahkan orang-orang yang kan Nabi ajar lepas sembahyang istighfar, lepas tu Allahumma ajna minan nar. Apa hukum lepas sembahyang dia punya sunat? Ini bukanlah bid'ah yang kita kata haram atau makruh, tapi tak betul-betul mentepati sunnah. Ni tidak ada apa masalah lah. Tapi nak ceritanya, kalau kita betul-betul nak mengikut sunnah Nabi, lepas sembahyang istighfar, kemudian Allahumma ajna minan nar, bukan sembahyang sunat. Bahkan Nabi tak pernah miss baca zikir 33 kali subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Maka Nabi selesai saja membaca doa, Nabi baru sembahyang sunat. Mana sunnah yang kita kata lepas sembahyang dengan imam duduk belakang sembahyang sunat? Dengar, bukan tak boleh, bukan dosa, bukan makruh. Ni kita cerita tentang benda yang paling sunnah. Paling sunnah. Okey. Baik, kisah yang terakhir. Itu antara kisah tentang Qais. Bagaimana hidupnya itu tuan-tuan sekalian, jelas semata-mata untuk memperjuangkan akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, akhir sekali tentang kisah Ahmad Syawabi. Wallah alam, saya pernah cerita tak kisah dekat sini. Kalau pernah dengar balik lah. Kadang-kadang orang kita ni ada skeptikal. Allah, cerita ni dah 2 kali dah usah ulang. Memang dah pernah ulang, dah amal ke belum? Tu point dia. Jangan cakap dah ulang, dah amal ke belum? Saya ingat cerita ni dah 3 tahun dulu kot. Kalau pernah cerita pun mesti confirm tak ingat dah. Ahmad Syawabi ni terlibat dalam satu misi peperangan melawan Israel bersama-sama dengan tentera Mesir. Ketika itu Anwar Sadat ke punya presiden, wallah saya lupa, tak pastilah. Awal-awal dululah, selepas negara beraja, Jamal Farouk, selepas tu presiden pertama sekali. Zaman itulah lebih kurang. Anwar Sadat ke? Wallahualam. Zaman-zaman itulah, zaman di mana untuk merebut tanah Sinai. Pendekkan cerita, Israel last minute mengadakan perjanjian damai, tetapi dengan habuan jalan belakang lah. Habuan jalan belakang. Akhirnya dikerahkan, pendekkan cerita, dikerahkan semua tentera-tentera untuk patah balik masuk ke kawasan Sinai. Habis perang. Sedangkan dah nak habis, hancur semua kamp-kamp tentera Israel. Pendekkan cerita, tiba-tiba semua tentera yang berpatah balik ditembak dengan sniper, kecuali seorang tak mati, iaitu Ahmad Syawabi.
Maka kalau ikutkan kisahnya, yang tembak guna sniper ni bukan tentera Mesir, tetapi mereka yang terlibat bersama-sama dengan tentera Mesir, iaitu kalangan ikhwan muslimin. Seorang tak mati, confirm seorang tak mati, iaitu Ahmad Syawabi. Pendekkan cerita 10 tahun hilang. Last orang pertama jumpa Ahmad Syawabi ni siapa? Mufti zaman tu Mufti Mesir. Terus tarik dia bawa balik rumah dia 3 hari. Hari ketiga dia nasihatkan, wahai Ahmad Syawabi, aku nasihatkan kepada kamu, kamu pergilah keluar daripada Mesir ni, pergi ke Arab Saudi. Aku ada orang-orang sekian akan tunggu kamu kat pelabuhan, kamu ikut dia. Cuma sebelum tu aku nak kau botak ke semua kepala kau. Botak ke, cukur kau punya janggut, misai, rambut kau cukur habis. Dicukur habis, pergi ke pelabuhan. Pendekkan cerita, kena tangkap dekat pelabuhan nak pergi ke Arab Saudi tu. Kena tangkap, kena penjara bawah tanah. Berminggu tak dibagi makan, tak diberi makan. Akhirnya Tuan Puan pada 3 hari sebelum dia mati, hari ketiga sebelum dia mati tu, tentera Mesir ni tanya dekat dia lah, siapa selama ni yang menyimpan, yang menyuruh kamu ni? Apa jawapan dia? Innallaha ma'ana. Apa yang berlaku? Diambil besi panjang tajam, dicucuk tembus tapak tangan dia ke bawah, dibiarkan sehari. Hari yang kedua ditanyakan soalan yang sama, selama ni siapa yang menyorok kamu, yang menyimpan kamu ni? Innallaha ma'ana. Zuf, dicocok tangan yang kedua, dibiarkan 2 hari. Terus ya. Hari yang terakhir, last, kami bagi kamu peluang. Siapa yang selama ni sorokkan kamu, yang sorokkan kamu, yang simpan kamu selama ni? Innallaha ma'ana. Akhirnya Ahmad Syawabi ini dibunuh dalam keadaan ditusuk besi daripada kepala sampai kemaluannya. Habis kisah ini Tuan-Puan sekalian, mengikut bacaan saya, pada zaman itu hampir semua banduan yang pada zaman dia duduk dalam penjara yang sama ini keluar, semuanya menyertai jemaah ikhwan muslimin. Sebab apa? Tidak pernah mereka semua banduan ni mendengar banduan yang begitu teruk diseksa, paling lama diseksa, paling kejam diseksa, melainkan Ahmad Syawabi. Maka rupanya sepanjang kat penjara tu dia berdakwah. Orang tak terima lagi waktu tu, tapi bila tengok saat kematian dia, menyebabkan hampir semua banduan pada zaman itu keluar daripada penjara menyertai ikhwan muslimin. Kesimpulannya nak bagi Tuan-Puan sekalian, beginilah akidah umat-umat terdahulu dalam mana mereka memperjuangkan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita semaya, kita bangun awal tahajud, mendengar kuliah, maka sama-sama kita kembalikan balik matlamat kita hidup semata-mata untuk menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa taala yang suci. Maka mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat kita menjadi orang-orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,